warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi ulumi fid darain amin. Kitab yang kita guna pakai ni ke surat 27 140. Kata musannif, hadza wa ardullah fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa faman yamil li haula'i qad ghawa. Hadza wa ardullah an yamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana. Thumma salatu wassalamu da'imu ala nabiyyin da'buhul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in linahjihi min ummati. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat hayat pada kita. Ya Allah lah yang menghidupkan kita. Yang kita hidup tidak ada lain melainkan semata-mata dengan kurniaan daripada Allah, yang asbabnya tengok makanan, minuman, oksigen dan sebagainya, tapi sebenarnya yang menghidupkan kita hanyalah Allah. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW. Yang kita menjadi umat Nabi SAW adalah dengan sebab Islam, dan kita alhamdulillah dapat Islam percuma. Dengan Islamnya mak ayah kita, Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala pilih kita daripada seramai orang Islam yang ada ni, dijadikan kita boleh nak ke masjid, ke surau, nak ke majlis ilmu, dan untuk terus haloba mempelajari, memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, khususnya dalam bab akidah, supaya kita dapat bukan saja Islam yang hanya baka dan keturunan, hanya sekadar ikutan dan warisan, tapi dapat dengan betul-betul yang sejati, yang kita yakin di hati. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian daripada kumpulan itu, dan syukur kita Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Macam Jaharah Tauhid ni, insya-Allah. Dan kita berada dalam masjid ni, mari kita niat iktikaf sama-sama kalau tak niat lagi. Lafaz niatnya saja, aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dan insya-Allah kitab kita ni dengan nisbah ada 5 baris saja dengan apa yang kita nak baca ni, sedapat mungkin insya-Allah. Maksudnya kalau tak disyarahkan panjang mana lagi, dan kot insya-Allah malam ni sempena dengan bulan Rejab yang kita baru masuk ni, kita khatam dengan kitab ni. Lepas tu insya-Allah kita baca kitab lain pula selepas daripada selesai kitab ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, hadza wa arjullah fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi. Pesan terjemah, ini kata dia, yang tersebut faham oleh kamu, dan aku berharap akan Allah Ta'ala pada bertulus ikhlas, bukan bermegah-megah, dan aku harap pula akan Allah Ta'ala pada kelepasan. Minar rajimi summa nafsi wal hawa faman yamil li haula'i qad ghawa. Minta kelepasan daripada syaitan yang terkutuk dan daripada tipu daya nafsuku dan kemahuannya, maka siapa-siapa yang cenderung kepada sekaliannya itu sesungguhnya telah sesatlah ia.
hadza wa arjullaha an yamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana. Inilah dia, maksudnya apa yang aku tuntut dan aku harap akan Allah Ta'ala, bahawa ia mengurniai kita akan keterangan bagi kita di waktu datang pertanyaan halnya semata-mata. Hadirin sekalian, insya-Allah apa yang kita nak sambung ni adalah beberapa kata-kata penutup yang nak disebut oleh pengarang kita setelah yang paling dekat kita bicara yang lepas, mengenai prinsip-prinsip umum, mengenai kita nak kenal siapakah orang paling baik, siapa orang jahat, siapa yang diistilahkan salaf, siapa yang dikatakan khalaf, dan kaedah-kaedah dilalah petunjuk Nabi, yang mana asalnya bila ada suruhan buat, memang yang ada larangan barulah kita tinggal. Jadi kalau tak ada larangan Rasulullah, dari segi kaedahnya dia lah masih harus boleh dibuat, dan jangan hukumkan perkara yang walaupun Rasulullah tak pernah buat tapi Rasulullah tak pernah larang. Jangan istilahkan dia bid'ah, yang salah, yang sesat, kerana perkara tu dia tak menyalahi suruhan Nabi. Cuma walaupun Nabi tak suruh secara khusus, ada yang Rasulullah dia pernah menyuruh secara umum. Begitu juga antara lain kita dah belajar siapa yang diistilahkan sebagai salafus soleh, dan orang-orang yang sepatutnya dicontohi daripada salafus soleh dulu, dan apa dia bid'ah-bid'ah yang kita kena hindarkan dan jauhkan. Ada sekali lalu yang telah kita bicara dulu adalah perkara demikian, dan insya-Allah kita nak masuk ni adalah beberapa lagi nasihat umum juga ada yang sebut setelah kalau ikut nisbah perbicaraan bab-bab akidah yang asas dan trust telah diselesaikan. Jadi yang ni dia hanya nak menyempurnakan kitab dia, nak hujung dah pun, untuk sampai pada tahap nak khatam dan nak tutup dengan apa yang munasabah dia cadang untuk tulis dalam kitab dalam matan ini. Baik, kata dia, hadza wa arjullah hafil ikhlasi. Kata dia, ini yang tersebut faham oleh kamu. Dia nak isyarat apa ni? Perkataan pengarang yang mengatakan ini yang tersebut, ini kalau kita belajar bahasa Melayu dia ialah kata penunjuk. Okay. Mesti ada benda yang ditunjuk, istilahnya mesti ada musyarun ilaih, itu istilah bahasa Arabnya. Bila isim isyarah mesti ada musyarun ilaih. Apa ini? Kalau ikut dengan apa yang kita duk baca ni, dengan apa yang telah kita baca, ini nak isyaratkan daripada awal kitab sampailah yang terdekat kita bicara yang pada bulan lepas ni. Yang tu yang pengarang kita penterjemah ni dia terjemahkan ini yang tersebut. Tersebut mana? Awal kitab sampai baris 139 ni. Semua perkara yang tersebut ni, kata dia, fahamlah oleh kamu. Semua kita kena faham. Sikit soal, faham semua ke? Sebelum tanya faham semua, hadir semua ke kelas? Satu. Pula tu boleh ikuti semua ke? Satu. Butuh faham ke masa kelas tu? 3. Dah faham tu ingat ke? 4. Dah boleh amal semua ke? 5. Dah boleh ada kemahiran untuk mengukur ke? Dengan akidah yang kita dah bicara ni, nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan apa yang tak nama Ahlussunnah wal Jamaah tu, boleh banding beza dah ke? Situ. Pasal dia kata faham oleh kamu. Jadi bila faham ni, antara benda yang kita boleh muhasabahkan diri ialah apa? 139 baris yang kita dah baca ni, yang tuan-tuan dah ikut mana, yang tuan-tuan dah faham mana. Satu lagi ialah setakat yang tuan-tuan dah boleh bawa dalam kehidupan sebagai orang yang berakidah, sebagai orang muslim mukmin di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dia tuan-tuan bawa dalam kehidupan. Banyak kali ikut nak jawab tu tak? Agak-agak macam nak jawab macam mana tu? Dia kata faham oleh kamu. Faham tak faham? Nak jawab pun tak berani dia. Jadi apa faham lagi tu? Kena mengaji lagi tak? Kena mengaji. Jadi kita dah khatam ni nanti. Kalau anda kata khatam malam ni, saya tak tahu tu pasal lagi takut saya syarah panjang sangat, tak ada nak habis. Andai kata kita khatam malam ni, dah khatam, dah habis bab tauhid dah, tak payah mengaji dah ke?
Jangan silap faham. Saya tuan selama pengalaman saya mengaji dengan tutup guru yang saya pernah jumpa, dua tempat secara khusus yang saya belajar. Yang terakhir ialah di Pengalas Hulu sebelum Tok Guru meninggal dulu, dan sebelum tu di Bagan Datuk Perak, Batu 26 di Hilir Perak. Lah ni saya duduk di Hulu Perak. Saya mengaji Hulu dengan Hilir Hilir Sungai Perak dengan Hulu Sungai Perak. Jadi Hulu dengan Hilir, jadi saya cover semua Hulu dengan Hilir, sikit lah bahasa gitu kan. Tok Guru pun memang elok-elok, satu duduk Hilir, satu duduk Hulu. Allah Ta'ala takdir azali lagi macam tu. Dan apa saya nak sebut ialah, selama saya duduk mengaji dengan ilmu kan, habis je satu kitab dia baca kitab lain, habis je satu kitab dia baca kitab lain, habis satu kitab lain. Tak pernah kering model dia mana. Nak mengajarkan apa tuan? Nak mengajar dan mengisyaratkan satu perkataan Nabi SAW yang Rasulullah pernah kata kat kita, iaitu talabul ilmi atau utlubul ilma minal mahdi ila lahadi. Pasal kita biasa dengar hadis tu. Apa terjemah sekali lalunya? Rasulullah kata, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu daripada buayan ke liang lahat. Maksudnya kita orang Islam ni kena ada satu prinsip menuntut ilmu. Apa dia? Kena ada istilah long life education. Yang turut, boleh faham tak? Kalau tak guna long life education pun, entire life is for education. Learn and teach. After we learn, then we teach. Rasulullah pernah isyarat kata dia, khairukum man 'allama al-Quran man ta'allama al-Quran wa 'allamahu kama qala. Orang paling mulia, yang paling baik di kalangan kamu ialah siapa yang boleh belajar Al-Quran dan diajarkan pula pada orang lain. The best person among you is those who can learn about Quran and teach it others. Boleh faham kot? Macam tu kot bahasa Inggeris saya SPM kan. Tuan-tuan tak faham punya pasal lah. Jadi kita ni kena ada prinsip itu. Dan Rasulullah pun disebut dalam hadis tu, man ta'allama al-Quran. Jadi Quran ni apa? Bukan Quran untuk baca saja. Rasulullah yang apa dicarahkan oleh para ulama kita tuan-tuan, apa maksud Quran tu? Segala apa yang terkandung dalam isi dan makna Quran. Sama ada Quran itu adalah bab akidah. Kita dah bicara ni bab akidah. Sama ada dalam bab amalan praktikal zahir yang dipanggil ilmu fiqh, ataupun amalan yang pekerjaan batin yang dipanggil ilmu tasawuf, ataupun ilmu-ilmu Quran berkaitan dengan sebab nuzul Quran, historical Quran, ataupun asbab wurud hadis, kenapa datang hadis-hadis Nabi, itu pun termasuk dalam Quran juga. Dan juga hukum-hukum bacaan dia, tajwidnya, qiraatnya. Begitu juga segala yang ada dalam Quran, yang Quran ni bahasa Arab, ilmu bahasa Arab dia, nahwu dia, saraf dia, balaghah dia, mantik dia, macam-macam ilmu tuan-tuan. Rasulullah kata apa? The best among you is those who can learn and teach it. Can you do it? Boleh faham kot bahasa Inggeris tu tak? Tuan-tuan boleh buat tak? Nak boleh buat tak boleh buat, kalau tuan-tuan dipanggil sebagai guru untuk mengajar agama, boleh tak? Lari. Bila lari itu apa faham? Tuan-tuan masih belum menyempurnakan syarat pertama, belajar, belum sempurna. Pasal macam mana tuan-tuan nak ajar benda yang tuan-tuan tak nak belajar? Ini masalah kita. Ini yang kelemahan kita, yang menyebabkan kita orang Islam tak boleh nak menjalankan fungsi dia sebagai khairul umat, sebagai umat terbaik. Pasal apa? Untuk jadi syarat umat terbaik ni antaranya dia dah belajar, dia dah serap hukum ilmu berkaitan dengan Quran ni, sama ada bab akidahnya, bab fiqhnya, bab tasawufnya. Saya tak sebut ilmu dasar kita, yang itu adalah dalam praktikal harian, tauhid, fiqh, tasawuf. Yang lain ni kebanyakannya ialah ilmu-ilmu alat, the tools untuk memahamkan Quran dan hadis, yang nanti natijah dia adalah tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kalau kita tak selesaikan tauhid, fiqh, tasawuf, begitu juga tools yang nak dipakai, tools ni bahasa Inggeris kan, semua perkakas dan ilmu alat untuk bolehkan kita faham Quran dan hadis ni dan segala ilmu berkaitan dengan dia. Saya nak sebut nanti banyak sangat tuan-tuan, jadi pening kepala tuan-tuan. Tapi saya nak kata,
Kalau saya sebut fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf pun, itu pun kalau sebut atas kata kita belajar dah sempurna belum? Itu pun kita tak sempurna lagi. Apatah lagi kalau saya tanya tools untuk memahamkan Quran dan hadis, untuk proses dia, boleh faham tak? Dah sempurna belum? Jangan kata sempurna, tak tahu apa tuan-tuan. Okey, macam mana pun saya nak kata apa? Di atas kegagalan kita mempelajari ilmu Islam ini, apatah lagi untuk nak praktik, pasal belajar pun belum, macam mana nak praktik? Yang itulah menggagalkan kita menyampaikan Islam pada orang lain. Dan Islam yang kita gagal sampai ni tuan-tuan, jangan kata nak sampaikan kepada orang kafir, nak sampaikan kepada orang lain. Islam yang sepatutnya kita kena ambil pun belum selesai. Sepatutnya kalau nisbah, kalau tuan-tuan dah ikut pelajaran kitab ni daripada awal hingga akhir, setidak-tidaknya tuan-tuan boleh sekali lalu ajar apa yang saya dah ajar tuan-tuan. Pasal kita belajar ni, saya duduk ngaji ada guru buat misal macam ni, dia ibarat macam tuan-tuan belajar bawa kereta lah. Kalau tuan-tuan belajar daripada L, lulus L, lepas tu belajar bawa kereta lah. Tahu kan pelajaran bawa kereta kan, berapa lesen saya tak tahulah ni, pasal kena bayar ribu-ribu, takut dengar. Saya belajar ambil lesen dulu kereta dengan motor pun 180, kalau e-full 200 saya dulu. Tu e-full yang kepala boleh gepak tu 200 lah, ni kereta je 1,600 berkelang dulu. Yang tadi saya tak tahu apa, sama juga belajar apa lah, apa lesen saya tak tahu, padahal kentut boleh faham apa saya nak ajar, saya nak cerita apa. Prinsip belajar tu macam tu lah. Maksudnya L tuan-tuan lulus, lepas tu mula-mula bawa kereta ada orang duduk sebelah, tuan-tuan boleh jalan. Lama-lama macam mana, sampai JPJ pun takut tengok tuan-tuan bawa. Pasal apa? Laju sangat, lebih mahir daripada dia bawa. That's the way you must learn. Boleh faham tak macam tu? Kalau saya ajar tauhid macam ni, asalnya saya baca kat tuan-tuan, saya bimbing kat tuan-tuan, tuan-tuan dengar faham. Bila tuan-tuan baca balik, saya pun hormat kat tuan-tuan. Hui, handai kau. Pasal apa? Aku pun tak pandai nak syarah macam tu. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi pembukaan kat kau? Dulu aku pun tak pandai syarah macam tu, tapi kau boleh faham macam tu lebih dalam daripada aku faham. Masya Allah. Sampai saya mengaji kat tuan-tuan pula. Kalau saya buka driving school, dulu saya ajar tuan-tuan bawa kereta, sekarang saya belajar tuan-tuan, pasal tuan-tuan masuk race Grand Prix, dapat nombor 1, saya daftar nama pun tak masuk senarai gitu buat. Sepatutnya itu kemahiran tuan-tuan mesti dapat. Dah dapat macam tu belum? Dah dapat? Belum lah. Jangan kata nak Grand Prix, kalau duduk sebelah lah baca macam ketar lah. Hot tu pun ketar. Jangan kata JPJ duduk sebelah tuan-tuan bawa kereta, apa? L pun belum tentu lulus. Kalau bagi soalan bertulis macam ada 50 soalan, agak-agak berapa soalan boleh jawab? Nak ambil L tuan-tuan mesti lulus apa? Kira-kira 45 kan? Tak tahu saya angka-angka tu, boh bila angka tu. Dia 45 bukan per 100 kan? 45 per 50. Pasal bawa kereta mana boleh 45 per 100 yang mampu kan? Tak lulus. Gagal. Melibatkan nyawa. Ini bukan melibatkan nyawa, melibatkan akhirat, kan? Sikit ayat-ayat macam itulah. Jadi kata inilah yang telah nisbah apa dalam kitab, kata dia faham oleh kamu. Okey, tuan. Di atas kat kita dia suruh kita faham. Lepas tu dia dah selesai menulis, dia selesai mengarang. Nisbah saya dah selesai baca untuk tuan-tuan. Okey, tu pun saya faham. Saya tahu audiens saya siapa kan, daripada surau diri Jumaat Salman Al-Farisi sampai jadi MBPJ, Masjid Bandar Puteri Jaya, bandar kan. Dulu surau diri Jumaat Salman Al-Farisi je. Dulu ala aircon kuat juga, tak adalah kipas gergasi, tak ada. Mana ada macam ni, naik tikah pun tak boleh. Sekarang macam mana, naik taraf gila punya, dengan besar dia apa-apa, audien pun dah lain dah.
Orang yang saya tengok muka dulu pun lani. Hanya berapa orang saja rasa saya yang daripada mula-mula saya ngajar ada sampai hari ni. Kalau saya nak tengok muka tu boleh tak? Nanti tuan-tuan janganlah malu angkat tangan. Saja saya nak tengok berapa orang yang masih kekal selama saya ngajar daripada mula-mula kitab ni sampai habis. Ada? Jangan, tak ada seorang pun. Tak ada. Semua tak pernah daripada awal. Wow. Tu macam mana kan? Siapa ni yang kata betul tak Rasulullah kata akhir zaman ni mati seorang ulama tak ada orang ganti? Betul tak? Saya bukan ulama pun, ustaz yang duduk pondok lah, ngajar pondok je. Macam kalau saya mati siapa nak ganti saya? Habis kan? Itu siapa kat tuan-tuan esok yang boleh mengajar? Apa? Kalau tuan-tuan tak boleh, ada anak-anak tuan-tuan hantar kat pondok ada? Tak ada juga. Itu siapa nak ajar? Dajjal lah ajar esok kita. Orang yang tak ngaji agama lah ngajar. Jadi jangan tak tahu tuan, kita duduk dalam masa tu, dalam zaman dan yang dah hujung-hujung Islam tuan. Jangan tak tahu tuan. Sedarlah tuan. Kita duduk zaman hujung, yang jangan tuan-tuan duduk rasa ni kegemilangan Islam pasal masjid besar. No. Masjid besar tapi isinya tak ada. Jangan tak tahu kan. Mak tafiz saya banyak, tapi nilai hafalan belum tahu. Pondok pun kalau ada pondok apa? Pondok Dok Raya ni banyak. Sajalah bunyi bahasa itu sekian. Tapi pengajian sistem pondok ni orang tak berani buka. Sekolah orang berani. Pasal apa? Kelayakan orang nak buka pondok tu tak ada. Jadi sistem macam ni lah tuan-tuan yang tak ada yang makin habis. Yang sistem yang ada apa? Universiti. Universiti banyak. Kolej universiti banyak. Yang kolej naik taraf universiti banyak. Universiti naik universiti lagi banyak. Universiti kebangsaan, universiti sains, dulu akademik ya. Sekarang universiti sains kebangsaan, apa-apa universiti tu semua ada untuk bahagian agama punya. Wah, hebatlah sekarang. Hebat tu. Pensyarah akademik pun boleh syarah agama. Tapi pensyarah agama tak boleh syarah akademik. Wah, muncul macam cendawan tumbuh kan. Itu universiti. Pusat serenti sama juga, sama naik kan. Lagi banyak daripada universiti. Lagi pula universiti kena bayar. Pusat serenti free. Sajalah macam ambil tu, sambil pergi lah kan. Kita tengoklah apa yang jadi. Jadi di mana institusi yang belajar yang Rasulullah isyarat yang kata mati tak ada orang ganti akan jadi ketandusan ulama? Yang mana? Pondok ke? Pusat serenti ke? Buah filah satu, senarai satu? Sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kolej? Mana satu? Yang kata Rasulullah itu adalah isyarat Rasulullah mati tak ada orang ganti. Bahkan kalau mati ni tok guru tak ada, anak tok guru tak ada, menantu tak ada, apa tutup lah pondok ni. Mana? Pondok ke? Universiti ke? Pusat serenti ke? Kolej ke? Sekolah kebangsaan ke? Menengah kebangsaan ke? Rendah kebangsaan? Universiti? Bukan. Kalau tuan-tuan faham universiti, silap. Jadi nak kata apa? Ilmu yang memang warisan ulama adalah pondok, bukan universiti. Tuan-tuan faham bahawa universiti adalah warisan para ulama, silap, tak betul. Tuan-tuan faham doktor PhD ini adalah warisan ulama, tak betul. Sesat tuan-tuan, kepala otak tuan-tuan. Tempat pun dah tak betul lah. Tuan-tuan tak setuju, lawan balik saya lagi. Bagi mikrofon lagi. Ada mikrofon jalannya, nanti bagi dia. Saya kadang-kadang kena dua hala juga. Satu hala tak jadi, tak puas hati dia bang. Macam mana boleh ustaz kata dia je? Ingat bagus sangat tempat dia apa? Bagus tak bagus, main challenge. I challenge you. Challenge kat mana? Tuan-tuan ganti tempat Tok Guru pergi ngajar pondok. I challenge nak tu ya. Tuan-tuan challenge I lah. Challenge tempat Tok Guru yang tak ada tu. Panggil mana-mana pensyarah universiti pergi duduk tempat Tok Guru yang meninggal tu. Siapa orang ni? Takat nak jadi pensyarah universiti, I boleh ambil, take the challenge. Takat saya cakap macam ni, boleh ganti tempat universiti tak? Boleh duduk tak?
Walaupun saya tak pernah masuk universiti. Agak-agak saya boleh masuk universiti tak? Agak-agak kalau lawan dengan PhD, agak-agak siapa menang? Orang ada PhD kan, saya yang tak ada ijazah pun ni. Macam saja cabar gitu kan. Nabi pun tak ada PhD. Nabi membaca menulis pun tak boleh. Tapi Nabi tak boleh bagi petunjuk tak? Pasal tak semestinya ada kelulusan akademik ni, ada sijil ni untuk boleh melayakkan untuk ada kemahiran dalam sesuatu ilmu, apatah lagi ilmu agama. Sikit ke sana. Jadi apa yang saya duk sebut ni ialah tang dia nak kata yang ni yang dia tersebut dalam kitab ni faham oleh kamu elok-elok. Okey. Dia suruh faham satu hal. Nisbah saya duk syarah kat tuan-tuan tu nak menunjukkan apa yang terah kita dapat lah. Kalau tuan-tuan hanya dapat ujung-ujung kitab pasal baru pindah sini, baru belajar sini, baru main masjid ni, baru dapat hidayat 2-3 bulan main masjid rupanya. Nak kata apa? Selamat datanglah, ahlan wa sahlan, welcome. Welcome to to receive hidayat from Allah Taala. Boleh main masjid, boleh main surau, boleh jaga sembahyang jemaah, boleh jaga kuliah lepas maghrib. Maksudnya tuan-tuan dah dapat sesuatu lah. Sesuatu tu apa? Pro ke? Beginners ke? Macam mana? Amateur? Professional? Berapa pro tu kan? Kalau ada stage 7, tuan-tuan stage berapa sekarang? Ke tak ada stage lagi? Baru training nak masuk stage 1 pun tak masuk lagi rasanya. Kasar sikit lah bahasa tu kan. Okey, kalau betul try tengok, ambil Quran satu, buka baca. Baru ilmu baca, belum ilmu syarah. Macam siapa nak bukan ni? Itu bukan ilmu syarah tu, bukan ilmu faham. Ilmu apa? Ilmu baca je. Stage 1. Saya nak try stage 1 je, boleh? Bacaan panjang pendek, dengung tak dengung. Macam ada siapa berani? Itu tuan-tuan stage berapa? Kalau ada 7, itu baru stage Quran, stage hadis, stage tauhid, stage fiqh, stage tasawuf. Saya dalam sikit, stage tarikat. Kalau Quran, stage kiraat, fiqh, stage usul fiqh. Macam lagi tak tahu dia tak? Untuk apa ilmu yang ada kat kita? Tak pernah pun duduk madrasah ilmu. Allah. Kita ni dah duduk masjid macam ni, tuan-tuan jangan tak tahu. Tuan-tuan jangan sangka tuan-tuan profesional tau. Tuan-tuan baru baby mengangkat. Saya tak kata kat tuan, saya pun saya mengaji kan. Masa saya ada duduk guru, saya masih berguru lagi tuan. Dengan guru yang saya duduk mengaji ni, dengan apa saya duduk belajar dengan dia, dengan pengalaman dia 15 tahun dah dia berguru. Saya baru dalam tempoh setahun berguru dengan dia, saya baby lagi tuan. Saya baby lagi. Walaupun saya dah ngajar, taraf saya tahu, saya masih baby dalam bab saya yang apa yang saya sedang berguru kan. Nah, banyak lagi ilmu-ilmu yang saya tak belajar lagi. Jangan kata baby, langsung tak masuk senarai. Allah. Macam mana pun nisbah tauhid, faham oleh kamu. Okey. Yang tu saja saya nak sebut untuk kita boleh dengar dan muhasabah diri lah. Nilailah kita punya tahap di mana. Satu, tuan-tuan jangan tak tahu kita hidup akhir zaman ni ialah hidup zaman ilmu semakin berkurang. Kalau satu ilmu saya nak sebut sebagai ujung sebelum nak masuk balik apa yang pengarang kita sebut, nisbah ilmu yang Rasulullah pernah isyarat pada masa Rasulullah duduk hidup lagi. Dia kata apa? Ilmu yang paling awal diangkat di kalangan umat aku, ilmu apa? Ilmu faraid, ilmu pembagian harta. Kalau Quran, ramai orang boleh baca Quran tuan-tuan. Siapa yang tahu ilmu faraid dan boleh bagi harta? Kalau mati macam mana nak kira? Siapa tahu? Bis. Itu ilmu. Amalan macam mana? Bapak kita mati pun tak selesai lagi, tok wan kita mati pun kita tak selesai lagi harta pusaka dia. Moyang kita berapa kali moyang. Kalau ada tanah pun tanah apa? Tanah nenek moyang. Sepatutnya tak ada tanah nenek moyang lah, mati lama dah, macam mana boleh jadi tanah dia?
Tanah dia asal usul boleh lah, tapi sepatutnya sekarang bukan milik tanah nenek moyang lah. Mesti ada waris-waris, dia akan dapat kadaran-kadaran tertentu. Dia tak sepatutnya atas nama ni tanah pusaka nenek moyang. No, that's not the word, you know. Sepatutnya apa? Ni tanah orang ni, tanah orang ni, tanah orang ni. Dia tak ada istilah tanah nenek moyang tau. Maka nenek moyang dah mati, dia habis, dia tak ada milik, mesti waris ambil. Berapa waris ambil? Bertangguh sampai amanah raya pun pening kepala nak selesai. Tuan-tuan tengok berapa lama dah kita dah ketandusan ilmu peraid, tuan-tuan. Sampai hilang punca dah, kusut masai, nak selesai pun tak boleh. Macam benang segumpul besar tu, dah tak ada dia punya teras tu. Kau nak cari punca pun tak reti lah. Habis-habis apa? Potong, kerat lagi tu, tabur sambung balik. Macam tu kot dia punya kiasan bahasa dia. Ya Allah. Okey. Saja saya nak tunjukkan dan kata pun tuan, dalam Islam ni ilmu kita sikit lah dia cari. Itulah. Jadi kat kita tanggungjawab, masih ada lagi taklif kita untuk pergi cari sedapat mungkin. Okey. Dan kata dia, aku berharap aku orang Ta'ala. Okey, yang ni nisbah dia pula. Tengok dia nak sebut. Dia dah selesaikan tugas dia. Apa dia nak buat? Aku harap akan Allah Ta'ala saja memang dia harapan penuh dan tinggi. Harap apa? Pada bertolong ikhlas. Maksudnya dia karang kitab dia pasal apa tuan? Ikhlas. Memang pengarang ulama-ulama dulu tuan, kalau dia mengarang kitab memang namanya ikhlas. Apa maksud ikhlas ni? Tidak ada maksud di hati dia, dia menulis untuk mendapat apa-apa kepentingan dunia. Bahkan ditulis untuk apa? Untuk memberi bimbingan dan memudahkan orang lain mendapat ilmu. Macam mana dia dah capai ilmu, kasih dan cinta dia kepada orang lain supaya orang lain capai ilmu macam mana dia capai. Kalau dia belajar dulu susah dan dia telah dapat faham, dia menulis macam mana kita duk baca ni, dengan dia ringkaskan untuk orang lain mudah untuk faham, walaupun dia masa dia belajar dulu dia susah nak faham. Itu jasa dia. Dan itu matlamat dia tulis kitab. Memang ulama kita dulu macam tu kan. Kalau kita tengok sejarah ulama kita mengarang kitab memang macam tu. Dia punya disiplin dia dan format mereka ni, mana kitab besar-besar banyak-banyak tu, ada di antaranya dia tolong syarah bagi menjelaskan apa yang perkataan terlalu ringkas dan pendek yang orang tak faham, dia tolong syarahkan. Ada di kalangan ulama kita bukan macam tu. Yang mana yang panjang-panjang tu dia tolong ringkaskan untuk bagi sependek-pendek perkataan, untuk bagi pendek dan mudah difaham. Macam tu pula. Ada yang perkataan yang berpusing-pusing, butak-butak macam ni, tak ada angka, dia susun dalam bentuk angka. Rukun semayang berapa, membatalkan semayang berapa, disebut dengan angka. Banyak kitab tak sebut angka, disebut angka berapa. Daripada awal kitab sampai akhir kitab dia tolong kira. Semua dia kira kan, tak ada benda yang tak ada angka. Kalau bab fiqh itu gak bab tauhid, dia kira semua satu. Ada yang tolong macam ni, asalnya kalam biasa je, ditukar dalam kalam syair. Ada kalam syair ditukar dalam kalam biasa. Ini adalah format-format yang dilalui oleh ahli ulama kita dulu. Jadi dia ni ditulis macam mana? Ayat yang dalam bentuk biasa ditulis dalam bentuk kalam syair. Dan ditulis apa? Ikhlas. Mana kita tahu dia ikhlas tak ikhlas? Sebab dia tulis, dia kata dia minta Allah Ta'ala gunakan ikhlas. Saya duduk ngaji dulu, antara guru-guru duduk sebutlah, kita nak tahu ikhlas tak ikhlas, walaupun dah mati orang masih pakai kitab dia. Itu je. Contoh orang dulu lah. Saya ngaji tutup guru kadang dia sebut sampel kan, tapi memang kata-kata tu dipakai. Kita nak tengok ikhlas tak ikhlas, sampai mati orang pakai. Kalau kita katalah orang wakaf kipas katalah itu, nak tengok ikhlas tak ikhlas dia sebagai tanda. Orang salah kadang dia zahirkan kat kita nak tengok benda tu. Berapa lama orang pakai kipas. Yang kadang ada orang bagi sumbangan lampu mahal tuan-tuan, 2.6 bilion lampu untuk taman Putrajaya punya, Bandar Putrajaya punya. Tak ada siapa berani petik Swiss. Pasal apa? Pasang je semalam RM300. Bil api dia tu, siapa nak berani pasang kan? Perhiasan je lah. Manfaat tak? Apa faham tu? Tak ikhlas. Baik lampu cabuk macam ni, walaupun cabuk pasang setiap malam,
Selagi ada orang, selagi itu dia menyala. Tu ikhlas tu. Sampai habis lah, sampai terbakar tu tukar alat lain. Siapa bubuh tu? Tu ikhlas tu. Pasal apa? Kalau tuan-tuan pun nak cari wakaf, tuan-tuan tak susah beli hak tu. Hak lampu besar 2.6 bilion tu. Saja saya buat angka tu, agak popular sikit angka tu kan. Dah basi saya buat angka tu. Walaupun isunya masih hangat, tapi basi dari segi dah sebut. Apa saya dah sebut ni? Tuan-tuan tak usah beli lampu macam tu. Tuan-tuan beli hak lampu orang selalu pakai ni. Lepas tu nak wakaf pun kena cerdik, ngaji kat bab wakaf. Saja sebut sikit, tak cerita apa, sedikit tentang macam mana nak kenal ikhlas. Kalau tengok pengarang kita ni tuan-tuan, biar data ada tuan-tuan boleh tengok ni, pengarang ni ditulis kitab bila sampai sekarang masih dipakai. Dan kami kalau di pondok tuan-tuan, antara kitab-kitab yang jadi pelajaran wajib untuk belajar, nisbah matan yang wajib dihafal. Saya mengaji masa arwah Tok Guru ada dulu, memang antara kalau zaman lapis saya mengaji lah, umur dah mengaji kat pondok masuk tahun 5, tahun 6, antara benda kena hafal lah ni, baca depan dia tasbih. Esok tak bohong. Dan tasbih kalau arwah Tok Guru dulu, dia lepas subuh. Lepas subuh habis wirid sembahyang semua, sebelum dia nak ngajar lepas subuh, semua pelajar yang duk ngapal di bawah dia akan bertemu. Kadang 6 orang, 7 orang, kadang keluar ni 7 orang pula masuk. Duk apa? Duk baca kan apa yang dia hafal malam tadi. Tukar lah. Tu disiplin ilmu kami belajar pondok. Hari-hari hafal. Ada je benda hafal. Dan antara yang dihafal tu kitab dia, menunjukkan keikhlasan dia. Okay. Dan dia tulis mohon dia kepada Allah Ta'ala, bukan bermegah-megah, bukan untuk megah. Dan tak ada istilah macam zaman ni royalty, tak royalty, tidak. Orang dulu menulis dengan tidak ada sebarang niat untuk mengambil kepentingan dunia. Tak dengar sikit saya sebut, tapi mulut saya ni kot jahat sikit. Dengar, zaman ni tak ada orang tulis melainkan untuk royalty. Kalau tak royalty pun untuk kitab dia tu dijual dan dapat pasaran, dan dengan itu dia dapat earn something. Especially money. What can raise the economy. Dia takkan menulis melainkan untuk itu. Lagi tebal dia tulis, lagi canggih dia punya binding, lagi lawa dia punya kulit, apa lagi? Lagi colouring apa yang ada dalam, macam mana? Lagi mahal lah harganya, lagi kaya lah aku. Kebanyakan gitu. Ulama dulu tengok tuan-tuan dia tulis. Yang ni saya pegang ni matan kan. Ini syarah dia. Tengok pun tak ada selera kan. Saja sekali lalu perenggan tak ada. Pasal dia tulis bukan untuk menarik perhatian orang, untuk tengok perenggan, ilustrasi, gambar. Orang dulu menuntut ilmu memang nak cari ilmu sungguh-sungguh. Walaupun apa yang ditulis tak menarik perhatian, dia bukan tujuan nak melihat gambar, dia nak melihat apa yang disyarahkan untuk dia dapat ambil faham itu, dan tulisan pula daripada orang yang takwa. Itu dia prinsip. Kita sekarang macam mana? Bila hal tu yang kita tengok banyak buku bersepah-sepah, tapi manusia makin tak boleh pakai. Buku laku kan, tengok kita buku tu Hasani, tak Hasani apa, Tani ni Hasani je lah. Macam tapi kedai buku tengok orang masuk keluar beli kedai buku ni, Masya Allah. Tapi macam mana? Akidah teruk, semua teruk, ibadat teruk, apa teruk. Ulama dulu tengok kedai buku ada berapa? Kalau utara ni kan, Kedah, Perlis, Perak, Penang ialah kedai kitab. Lebuh, Aceh Street, sini pun tulis ada. Perpustakaan Zainiyah. Apa lagi tulis ni, tak ada. Kilang ni pun tak ada lah. Dulu Darul Ma'arif apa lah, mana ada kilang pun tak ada. kilang kitab pun tak ada. Lani macam mana? Itu satu daerah kedai buku. Tapi apa jadi kau orang? Zaman Rasulullah lagi buku pun tak ada, tapi manusia dia macam mana? Saja saya sebut tu untuk fikir kan, tentang zaman dengan apa yang mereka lalu, apa yang kita lalu. Satu, dia tulis ni bukan untuk megah,
Dan kata dia, aku harap mula akan Allah Ta'ala pada kelepasan. Jadi dia minta ikhlas, dia minta supaya keikhlasan tu hasil, bukan untuk megah, bukan untuk bangga diri. Ayat asal disebut dalam kitab tu bukan untuk riak, untuk nunjuk-nunjuk ke orang ilmu dia. Dan dia minta kelepasan, lepas daripada siapa? Minar rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Maksud rajim tu minas syaitanir rajim. Kita duk baca rajim, minas syaitanir rajim tu sifat bagi syaitan. Maksud rajim tu syaitan yang direjam. Itu terjemahan Melayu tu betul lah. Apa maksud rejam ni? Yang dijauhkan daripada rahmat. Jadi dia minta diri dia ni supaya Allah Ta'ala pelihara dan hindarkan diri dia daripada syaitan yang direjam. Maksudnya syaitan yang dijauhkan daripada rahmat. Satu, dan daripada tipu daya nafsuku dan kemahuannya. Dan dia minta supaya Allah Ta'ala peliharakan dia daripada tipu daya nafsu. Baik, kalau faham daripada perkataan dia hadirin sekalian, dia nak tunjuk apa kat kita? Dalam cita-cita dia nak capai redha Allah dan dapat ikhlas Allah Ta'ala dan hilangkan riak ni, apa dia? Dia mohon pada Allah Ta'ala melindungi dia daripada dua musuh besar. Apa dia? Syaitan dan nafsu. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, kita sendiri, bahkan seluruh anak Nabi Adam, baik laki baik perempuan, baik bujang baik yang dah berkahwin, baik apa saja status kita tuan-tuan, semuanya, baik alim baik jahil, semuanya telah dijanjikan oleh iblis yang dia ni akan menyesatkan seluruh anak Adam. Kalau ada pengecualian pun sebut dalam Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan orang-orang yang mukhlasin, yang ditafsir oleh ulama tafsir. Maksud mukhlasin ni adalah nabi-nabi rasul, orang yang memang tak boleh dikacau oleh iblis. Begitu juga orang yang tak boleh tertipu daya dengan nafsu. Kalau iblis tadi termasuk dia syaitan lah. Orang tak boleh dikacau oleh iblis syaitan, yang takkan terpedaya dengan nafsu adalah nabi rasul. Itu saja. Selain daripada itu, keberangkalian untuk diganggu ada, dan mereka tu adalah musuh besar. Hatta kalau kita sebut ni macam pengarang kita ni, walaupun dia alim besar, menulis kitab, memang pakar dalam bab tauhid, menulis ilmu tauhid sekalipun, nisbah nak boleh kena ganggu ada tak? Ada. Satu, dia minta lindung dan dia sedar gangguan daripada iblis dan syaitan tu ada, dan dia juga faham prinsip akidah apa dia? Tiada tempat untuk kita minta perlindungan daripada nafsu dan syaitan ni melainkan Allah. Maksudnya apa? Syaitan, iblis, gaib tak? Gaib tak gaib? Gaib. Itu macam mana nak lawan syaitan? Tumbuk, terajang. Kau belajarlah silat apa pun, silat gayung, silat lincah, kuntau, taekwondo, karate, walaupun black belt 7 dan, boleh lawan syaitan? Lawan syaitan bukan macam tu. Lawan syaitan dengan akidah, lawan syaitan dengan tauhid, lawan syaitan dengan ada tauhid dan dibimbing oleh guru. Dan antara alat yang digunakan oleh syaitan adalah nafsu. Dan untuk hindarkan tu semua, nisbah kita ada guru, ada latihan, ada tarbiyah, ada tazkiyah, ada bimbingan guru. Dalam masa yang sama, hati kita sentiasa ingat Allah Ta'ala dan mengharap Allah Ta'ala pelihara kita daripada nafsu dan syaitan ni. Sikit dengan ayat macam tu. Atas permintaan dia macam itulah, dia nak ajar dan isyarat kat kita apa dia? Memang ada dua musuh besar kat kita ni, itulah nafsu dan syaitan, dan tiada yang boleh menyebabkan kita boleh mengalahkan nafsu dan syaitan melainkan hanya Allah Ta'ala. Dengar eloknya tu. Tiada yang boleh mengalahkan kita, tiada yang boleh kita nak mengalahkan nafsu dan syaitan melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Sedikit isyarat dalam Quran kata macam mana? Bab nafsu, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Quran kata apa? Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Nafsu kita, diri kita ni, nafsu ni bahasa istilah yang dah dipakai oleh ulama
baik ulama Arab sendiri, ulama Jawi kita pun, ulama kita yang Melayu pun menggunakan bahasa istilah nafsu juga. Pasal itu asal bahasa syarak kita. Nafsu ni la ammaratun bisu, sangat menyuruh kita untuk buat jahat. Memang Allah Ta'ala jadikan fitrah nafsu macam ni. Memang nafsu dia akan mengarahkan. Asal nafsu ni memang penciptaan dia untuk jadi jahat, untuk ajak buat jahat. Kecuali siapa? Illa ma rahimah rabbi, melainkan apa? Inna nafsal ammaratu bisu'i illa ma rahimah rabbi, melainkan apa yang diberi rahmat, diberikan ihsan, diberikan limpah kurnia oleh Tuhanku. Maksudnya apa? Mana yang Allah Ta'ala pelihara, itu saja yang akan dapat pelihara nafsu daripada mengajak pada kejahatan. Baik, wording dia macam tu. Saya duk sebut ni bab nafsu. Baik, nisbah limpah kurnia memang semua daripada Allah Ta'ala. Cuma dekat kita, kalau kita belajar bab hukum asbab, tuan-tuan, kita pernah belajar bab akidah dulu, kat kita ditaklif asbab tak? Maksudnya nafsu memang ajak benda jahat, betul tak? Tu nafsu boleh nampak tak? Tuan-tuan nampak nafsu tuan-tuan kat mana? Nafsu kat mana? Kepala, mulut, hati, kemaluan. Nafsu bukan hatu tuan, macam-macam nafsu ni. Kat mana nafsu? Boleh nampak? Boleh ambil katok? Boleh? Tak boleh. Nafsu tu apa yang ada kat dalam diri kita. Bahasa tak syarah tu panjang lagi, tapi asal saya nak sebut ialah macam mana kita nak jaga nafsu ni atas jalan sebab tu, yang nafsu ni tak dapat tidak, dia mesti ada orang bimbing tak? Mesti ada guru yang bimbing kita untuk kita jadi baik. Mesti ada. Satu, untuk jadi nafsu kita baik, yang asal fitrah Allah Ta'ala sendiri yang maklumkan kat kita. Nafsu ni kerjanya apa? Innan nafsala la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Memang dia sentiasa mengajak pada buat jahat. Cuma sikit soal, tuan-tuan sedar tak tuan-tuan ni memang sentiasa diajak buat jahat? Sedar ke tak sedar? Tuan-tuan sedar tak ada benda jahat yang tuan-tuan buat? Tak sedar? Ke tak pernah ada benda buat jahat selama ini? Tak ada. Kalau tuan-tuan rasa tak pernah buat benda jahat, itu maksudnya tuan-tuan sudah kena tipu. Tuan-tuan rasa apa aku buat jahat ni? Tak pernah aku buat jahat pun. Sure punya. Syaitan dah menang dengan tuan-tuan, nafsu dah menang dengan tuan-tuan. Sure punya. Kenapa pula? Allah yang kata nafsu ni ajak buat jahat. Macam mana tuan-tuan boleh tak sedar tuan-tuan ada buat jahat? Sikit soalannya ni. Dah kata nafsu suruh buat jahat, syaitan suruh buat jahat. Saya boleh cerita nafsu, syaitan tak usik kan? Saja bagi umum tu nafsu syaitan ni. Tuan-tuan pernah tak perang dengan syaitan dengan nafsu? Pernah tak? Tak pernah perang dengan nafsu dengan syaitan? Pernah perang tak pernah perang? Macam mana tuan-tuan feel perang tu? Macam mana? Macam mana tuan-tuan tahu tuan-tuan sedang berperang? Sekarang ni duk perang ke tak perang? Sedang berperang kan? Masa sekarang ni kalau tuan-tuan perang, tuan-tuan sedang menang ke tuan-tuan kalah? Sedang menang lah sekarang, sukses pasal duduk dalam masjid ni. Syaitan masuk dalam masjid tak? Nafsu masuk dalam masjid tak? Apa bukti tuan-tuan menang sekarang? Pasal main masjid ni. Main masjid duduk belakang, menang kalah? Kalah. Main depan. Apa tengok jauh-jauh tu? Tuan-tuan pun masih belakang je tu, main depan. Tak, saya melawak juga kan. Tapi nak kata apa? Tengok saya dah sebut tak nafsu je. Nak kata kita ni menang ke kalah? Kalau tuan-tuan faham cakap saya, mesti tuan-tuan akan sedar tuan-tuan kalah mana. Termasuk saya lah, saya nak bagi tuan-tuan menang. Satu saya nak cakap ni. Para sahabat duduk dengan Rasulullah macam ni ke? Jawab. Macam ni? Macam mana? Rapat lagi tak? Tengah tu rapat ke jauh? Jauh main rapat. Cuba tuan-tuan ganjak tengok setapak.
bagi tuan-tuan feel lawan sikit. Tuan-tuan boleh lawan nafsu, tuan-tuan boleh lawan syaitan. Syaitan akan kata sekarang, dia kata apa? Jangan gerak, duduk situ, duduk. Tuan-tuan lawan tak lawan? Boleh menang tak? Tak boleh lawan rupanya. Duk kalah dah orang tu pun tak rasa menang dah. Pui. Kena pui lah kan. Tak lawak-lawak nak, saya bukan buat lawak dah ni. Serius tak? Jadi maksudnya tuan-tuan tak rasa tuan-tuan kena tipu. Duk kena tipu, saya duk cerita penipuan syaitan kat tuan-tuan tu. Tuan-tuan gila lah. Aku tak jalan depan. Aku tak ada depan. Sahabat ada rapat, aku tak ada rapat. Kena tipu syaitan. Tapi boleh duduk relax. Pasal apa kan? Dah lama lah kena tipu. Sampai nak ganjak pun tak boleh. Tuan-tuan dah kerja, alhamdulillah, ada sesuatu yang tuan-tuan dah boleh buat. Sekali lagi tak saya panggil ganjak sekali lagi, walaupun setapak boleh tak? Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan strong betul, main duduk depan ni. Tak gelak-gelak juga ada saya dia. Ya tuan-tuan, saya mengaji tuan-tuan, tutup guru mengaji macam tu. Dia nak ubah sikap kita, perangai kita macam tu. Satu dia bagi nampak depan mata kita, bagi kita feel, kita rasa. Baru ni panggil experiential learning. Maksudnya kita sedar, aku dah rasa macam aku tak pernah kalah dengan syaitan rupanya. Memang duk ikut syaitan dengan nafsu sama ni. Tambah yang duk luar kan, masuk dalam. Ini saya panggil duduk dalam ni. Yang duk luar tu macam mana? Yang buat tak tahu je, tambah duduk main handphone, telefon tu macam mana? Agak-agak menang ke tu? Biarlah. Mama pula kata, ustaz tu saja aku tampar lagi, cakap lebih pula. Habis menang kan lah macam mana? Satu, jangan kita tak tahu. Satu, saya ngaji ni pasal saya sebut ni, saya duduk ngaji, ada guru yang bila dia faham keadaan macam ni kat kita, dia ajar kat kita sebiji-sebiji, baru kita nampak, ya Allah, aku ni baby lagi rupanya, baru nak belajar, baru nak kenal. Sebelum ni tak pernah dikenalkan apa dia nafsu dan syaitan. Dan kita tak tahu pun nafsu dan syaitan tu apa benda. Dan kita tak pernah kenal pun dia ialah musuh. Sedangkan dia musuh yang nyata tak? Quran kata apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni untuk kamu dia ialah musuh yang nyata. Nyata tak nyata? Nyata tak nyata? Berapa nyata? Nampak? Untuk macam mana nyata? Apa yang nyata? Tuan-tuan takkan boleh nampak nyata tak nyata syaitan ni melainkan dengan ilmu. Memang syaitan tak nampak dengan mata betul tak? Nampak lagi tuan-tuan lari pula. Saya takut tengok dia. Bodoh rupanya kan? Itu macam mana kita boleh sedar syaitan hadir tak hadir kat kita? Dengan ilmu. Kita boleh rasa dia, kita boleh sedar ke dia. Faham hal dia, perangai dia, kelakuan dia. Baru kita boleh kenal ni nafsu ni. Kalau kita memang dah lama dapat latihan guru, kita boleh kenal ni nafsu, yang ni syaitan. Ni syaitan, ni nafsu ni. Memang kita tak nampak dia. Nafsu bukan berketuai kan? Syaitan pun bukan berketuai depan kita boleh nampak. Tu dia kata, kalau nampak syaitan, mari fight with me first, over my dead body, then only you control me. Memanglah boleh cakap gitu. Jangan kata kita orang silap, orang kafir pun cakap itu. Oh, this syaitan, devil, come here. Tapi tak ada. Jadi macam mana kita nak kenal? Masih ada ilmu dan kita boleh rasa dia. Ni syaitan. Ni nafsu. Itu saya sebut, yang ni kena belajar. Padahal tak belajar orang lain ni nak kenal semua? Padahal tak? Ulama-ulama kita tuan-tuan melalui perjalanan batin macam ni nak kenal nafsu syaitan. Tuan-tuan tahu berapa kursus? Berapa tahun kursus? Duduk 24 jam dengan guru. Kurang-kurang leke-leke 8 tahun untuk melatih batin ni, supaya boleh kenal Allah, boleh kenal nafsu syaitan. 8 tahun tuan-tuan untuk sempurna dengan tazkiyah dan tarbiyah. Baru boleh jadi orang takwa. Kita berapa tahun? Berapa tahun? Yang tu 24 jam dengan guru. Guru pula tu pakar-pakar.
Saya boleh cerita macam ni, saya pun tak pakar, saya pun ada guru lagi yang saya duk ngaji. Saya baru lontar gitu kan. Ada feel something tak? Banyak lagi kena belajar. Banyak kan, tu yang bila nak belajar, siapa guru nak ajar kat kita? Sepatutnya kena ada guru tak? Mesti ada guru. Mesti ada guru. Macam mana pun, saya baru sekali lalu tu cerita ke nafsu. Baik, nafsu memang tak nampak. Memang nafsu ni perangai dia akan mengajak kejahatan. Cuma kalau saya sebut sekali lalu, apa dia benda jahat yang dia suruh ni? Apa-apa yang menyalahi syariat lah. Tak mengaji jahat tak? Tak mengaji jahat lah. Syaitan nak kalahkan kita bukan payah-payah, dia bukan nanti besar-besar. Tak sembahyang jahat lah. Ada bini tak tutup aurat, tak tegur dia, jahat tak? Ya. Beli TV kat bini, bagus tak? Itu masuk Astro lah, macam berbangga masuk Astro ke susah hati masuk Astro? Jawab elok. Pasang Astro, orang hari ni pasang Astro ni ke dah lama sudah ada Astro, cuma nak pasang je pasal baru pindah rumah kan. Nak pasang itulah datang tu receiver tu dengan apa benda-benda lah tu, saya tak sebut, tak pandai, saya tak tahu benda Astro tu apa saya nak sebut. Ialah untuk tuan-tuan ada rasa masalah tak bila pasang Astro ni ke? Tuan-tuan rasa biasa lah, tak ada Astro tak boleh tengok perkembangan dunia, tak ada rasa masalah apa-apa. Ada masalah? Tak ada rasa. Kena tipu habis lah. Buang masa tengok Astro je kalau itu. Habis duit dia Astro kan tuan. Sebulan berapa? RM50. Mana ada Astro RM50? Betul tak saya cakap? Berapa bodoh-bodohnya siaran Astro? Banyak sebulan. Siapa tahu? RM50 lah. Ada RM50 Astro? Tak ada. Ada. Saya cerita apa ni? Cerita nafsu amarah, tak cerita hal lain lagi, biar tu dulu. Saya nak cerita apa dia yang kita bahawa kita boleh rasa yang tu adalah buruk ni. Tuan-tuan boleh kata loan tak? Loan ni ada bunga tak? Bunga haram tak? Ada rasa tak buat dosa bila ambil loan ni? Dengan bangganya sains kita baru ada rasa dosa. Tuan-tuan tak rasa dosanya. Kalau tuan-tuan rasa dosa, mesti tuan-tuan tak ambil loan nya. Tuan-tuan tengok bank pun tuan-tuan meludah je. Main bank. Wow. Kalau tuan-tuan masuk pun terpaksa je. Pasal apa? Majikan kata mesti melalui bank. I cannot give you cash money, you know. This is majikan punya prosedur. Macam ni. Mesti ada bank statement. Oh, payah agak. Terpaksa lah masuk. Masuk pun bukan suka, benci. Apatah lagi nak bank, nak loan puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Nak kena bunga macam ni walaupun 1% setahun, tapi tempoh 50 tahun tak 50%. Kalau 500 ribu jadi 750 ribu. Kena bayar dalam tempoh 50 tahun. Walaupun 1 tahun 1%. Itu 1 tahun 1%. 1 tahun 2% tak 100%. 1 tahun 4% tak 200%. 500 ribu kena bayar 1.5 juta kan. Gila punya riba tu. Ada rasa dosa tak? Itu satu riba. Beli rumah ada riba. Ada rasa dosa tak? Tuan-tuan dah mula masuk satu loan 10 loan, tak rasa apa? Makin tebal tuan-tuan tak rasa dosa. Bahkan kalau ada loan lagi, ambil lagi. Dah pencen pun loan lagi. Ada rasa dosa tak? Tak ada. Berjaya sungguh nafsu. Habis amalan kita. Agak-agak baloi tak sembahyang 5 minit. Itu pun kalau orang taubat. Ada taubat apa-apa tak? Nak taubat ke mana, dosa pun tak kenal. Itu dosa tak kenal, nafsu tak kenal, dosa tak kenal. Itu kenal apa? Kenal duit je.
Kena selesa, kena kereta berjalan saudara mara, ni Rejab, Syaban, Ramadan. Kena puasa, makan, minum, buka puasa. Boleh buat khairat sikit, masuk tabung sikit, okey lah, tunggu ahli syurga je. Nak apa lagi? Untuk raya pula, selamat hari raya, seronok lah. Tak apa, kita pula orang Islam bahagia lah. Yang ni semua kafir masuk neraka semua, aku ahli syurga seorang Islam. Ada dosa tak? Dosa. Ni semua darurat tak pasal ambil. Ustaz-ustaz pula ada pula, ustaz darurat semua. Boleh relax. Apa dosa? Ni zaman serba susah, terpaksa darurat. Kalau tak, macam mana kita nak hidup? Macam-macam alasan beri. Apa saya nak sebut apa? Kita takkan boleh kenal tuan-tuan, melainkan kena ada majlis ilmu yang kita bagi faham elok-elok. Apakah yang dikatakan yang nama belah nafsu ni? Syaitan saya tahu saya buat cerita nafsu. Yang bila nafsu ni tuan-tuan, masyhur atas sebut ulama, nafsu ni kerja dia apa? Nafsu ni kerja dia adalah untuk merosakkan amalan kita. Nafsu kerja dia tu. Pasal ciri kejayaan manusia dua. Quran sebut macam ni. Contoh satu ayat mudah, pasal banyak ayat Quran format dia macam ni. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Saya nak fokus dua tu ya. Sebut panjang-panjang lagi, panjang ayat lah. Melainkan beriman, amal soleh. Ciri besar iman, amal soleh. Penyamun besar iman, syaitan, iblis, syaitan. Penjamun amalan, nafsu. Nafsu dia sambung amalan juga. Dia malas, bertangguh, panjang angan, nafsu yang dia takabur, riak, semua, hasad, nak pangkat, nak megah, nak populariti, nak lazat, nak seronok, nak selesa, nak santai, tenang. Tak ada orang pernah nasihat kita, usik kita. Tu paling best ni hidup. Betul? Tu nafsu punya buat. Nafsu memang disuka lazat-lazatnya ni. Dia suka apa? Apa-apa yang santai, relax, tenang, kenyang, tidur, tak ada orang nasihat, tak ada orang marah, tak ada orang kapak, tak ada orang katok, tak ada orang bagi arahan dekat kita. Kalau bagi arahan senang ikut tak? Kesusah hadir 2 kali panggil, boleh ajak depan. Itu belum panggil jihad lagi, belum panggil pergi pondok lagi, belum. Baru panggil ganjak depan ni. Tu pun ada orang tak ganjak. Tapi bukan orang sini lah, saya tengok semua orang ganjak ni kan. Tak faham surah. Saya nak sebut apa? Jadi amal soleh, penyamun dia nafsu. Amanu. Bak iman ni, bak akidah, penyamun dia syaitan. Penyamun dia syaitan, iblis. Iblis ni bapa dia lah. Pasal kita manusia, bapa kita daripada Nabi Adam. Asal usul kita macam mana jin, asal usul dia jin, syaitan, asal usul dia daripada iblis. Iblis ini ialah Abul Jan. Macam mana Nabi Adam Abul Bashar. Yang tu kot istilah sekali lalu untuk berkenalan dengan mereka ni. Apa saya duk sebut ni baru nafsu. Okey, sikit ke syaitan. Syaitan pula apa kerja dia? Juga benda ghaib tak nampak dengan mata. Syaitan ni apa? Dia akan menyamun semua bab akidah. Nah, akidah paling besar dia samun, tuan-tuan tahu apa? Syirik, kufur, bid'ah, murtad. Nifak, munafik. Ni 5 benda besar dia yang dia akan buat hari dia. Kufur, kalau saya ikut tertib tu, kufur, syirik, nifak, murtad, bid'ah. Bid'ah ni bukan bid'ah bab amalan, bid'ah bab akidah. Kufur, syirik, nifak. Nifak tu munafik lah, kalau kita dah lalu sebut kau tak faham. Murtad, bid'ah bab akidah. 5 ni. Okey, bila syaitan kacau kat situ, tuan-tuan ada rasa kufur tak? Ada rasa syirik tak? Masa kerja syaitan memang ni ya? Ada rasa munafik tak? Jenuh cari kan? Tak jumpa.
Ada rasa murtad tak? Wih, orang Islam mana ni murtad? Ada rasa bid'ah apa akidah? Mana ada? Untuk ada kena tipu dengan syaitan tak? Mana ada? Dek. Kalau saya tanya macam tu, tuan-tuan ada rasa ada tak? Ada tak? Ada kan? Nak tahu? Nak nampak? Pasal tuan-tuan suluh pakai mata tak nampak tau. Tapi kena saya nak pakai mikroskop lagi untuk tuan-tuan. Saja untuk buat bandingan. Ni ada gelas. Kalau saya ambil air ni, gelas yang macam ni, saya tuang kat tuan-tuan, saya semawa kat tuan-tuan, tuan-tuan boleh minum tak? Gamak minum? Tak gamak minum? Kotor ke gelas ni? Weh, tengok weh, ada lapik lah ni. Masjid ni tau, bukan tandas tau, ada tisu lah. Bukan macam ni tau, macam ni tau. Gamak lah minum? Tak gamak minum? Kalau ada orang mengajar dia tersekat suara apa, dia minum macam ni kan? Boleh minum tak? Gamak lah minum? Biasa lah minum. Macam tuan-tuan pun kalau kat rumah, kalau ada harga, kan? Ambil lah, kadang kat singki, kadang kat rak, kadang cicak duk lalu apalah, macam-macam, bukan nampak je lah. Tengok dengan mata kasar macam, lalu minum tak? Ambil gelas tu, minum lah, tambah jual kat pasar malam apa. Tuan-tuan beli tak makanan pasar malam? Beli tak? Makan tak? Makan. Pasal apa? Tuan-tuan tengok dengan mata kasar. Tuan-tuan tak nampak. Kalau bagi mikroskop tu, kantar pun tak boleh kan? Kantar tak nampak. Bagi mikroskop. Mikroskop pun bukan boleh mikroskop dalam makmal yang 3 kantar bodoh tu kan? Tak nampak. Tu tak nampak. Saya tahulah, saya biasa duduk makmal. Dia tak boleh mikroskop, dia kena mikroskop elektron. Kalau yang ni 10 bawah mikroskop ni, katalah ada dia punya reader dia, tuan-tuan lah gamak tak minum? Gamak lah minum? Agak-agak lah kalau tengok mikroskop, gamak minum tak? Tak faham ke soalan? Tidur ke apa? Woi, jangan tidur lah, saya tanya soalan ni. Gamak minum tak? Tak gamak pasal apa? Tuan-tuan dah disuluh dengan terang. Macam itulah syaitan pun. Tangan tuan-tuan ni, kalau macam ni lah, ambil makanan, tuan-tuan sanggup ambil makan tak? Usir, tangan tergantung. Kalau bukan najis. Tapi kalau tengok mikroskop tu, Detol 99,9999999%. Kuman tu pun suluh, ada lagi. Tak mampu nak makan kan? Geli. Pasal apa? Pasal suluh dengan mikroskop. Akidah kita macam tu lah. Kalau kita suluh dengan mikroskop akidah, macam tuan-tuan mesti tak keluar masjid, tuan-tuan ikut saya sampai pondok yang mengaji. Tuan-tuan tak bagi, tuan-tuan tutup pintu semua. Ustaz, jangan bagi kami jadi kufur. Ustaz, jangan bagi kami nifak, jangan kami syirik, jangan kami bagi bid'ah, jangan kami bagi jadi murtad. Ustaz jangan keluar masjid ni. Tutup semua, tutup, kawal. Ustaz keluar kita tumbuk dia. Pasal apa? Pasal dia tak tunjuk kat kita macam mana nak kenal syaitan ni. Cerita sepi-sepi Ustaz. Tapi tuan-tuan tak nampak, saya balik pun selamba je tak. Lama pula saya tutup cepat-cepat. Kita pukul 9.20 ni macam kata nak khatam kitab tu 3 baris lagi. Lagi pukul 10 berhenti lah Ustaz, bulan depan lah. Dah nafsu dah kena lah. Mula cerita lagi. Saya nak cerita apa ni? Kita tak nampak macam tu. Satu, kena ada guru nak suluh. Kena ada kan. Macam pun saya nak bagi layang sekali lalu kan. Untuk kita, saya sebut ni, tuan-tuan mesti boleh perasan je masalah. Kalau takat saya soal tadi, tuan-tuan tak rasa nifak tu tak? Ada rasa munafik tak? Tuan-tuan ada rasa senarai munafik tak? Ada tak? Kita sebut bab munafik je. Syirik kufur tu kok tinggi sangat. Cerita munafik je. Ambil munafik je. Munafik ni cerita dalam Quran macam mana? Kalau dalam Quran kot kita biasa dengar satu hadis lah, sebut tinggi-tinggi sangat pun payah kan nak faham.
Ciri munafik, ada hadis sebut 4, ada hadis sebut 3, betul tak? Apa ayat pertama ni? Idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap bohong. Tuan-tuan dia cakap bohong tak? Nah, dia bohong. Okey, saya nak tunjuk tentang bohong tak? Dari sembahyang baca tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Baca tak sembahyang? Ke tak baca? Memanglah bukan bacaan wajib. Fatihah tu wajib lah kan. Tapi inna salati wa nusuki itu doa iftitah tak wajib, betul tak? Tapi baca tak sekali-sekali? Okey, kita tengok tantu sikit. Tengok sunat dulu, tengok sunat dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup aku, ibadat aku, haji aku. Inna salati, sembahyang aku, ibadat aku, sila sebut. Hidup aku, mati aku untuk Allah. Betul ke? Mulut sebut macam tu tak? Munafik ni apa? Saya sebut urdu sikit. Nifak ni zaban se ikrar करे, dil se tasdik na करे. Benda mulut mengaku, ikrar, mengiktiraf, tapi hati tak membenarkan dia. Bila hati tak membenarkan, nanti dia punya efek dia kat mana? Anggota kehidupan, perangai kita, hal kita. Okey. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku untuk Allah. Betul ke semua tuan-tuan buat untuk Allah? Betul ke? Kerja untuk apa? Besar rumah ke buat benda? Ya. Kalau untuk Allah, duit tuan-tuan bukan untuk kira besar rumah, untuk bayar bil elektrik, api ke, buat masjid pasar kedua ke, untuk bayar istro. Jawab. Untuk bantu budak-budak tahfiz Quran, budak pondok yang sampai tak ada dalam belajar ni, ke untuk anak-anak kita makan KFC, makan kenyang, makan sedap-sedap, makan lauk ni, yang lain simpan. Tuan-tuan sanggup tak beli rumah pasal apa? Sewa udahlah pasal apa? Nanti riba. Ada tak macam tu? Tak ada. Jadi tuan-tuan ambil loan pasal apa? Untuk lillah rabbil alamin. Untuk nafsu je tak? Untuk selesa je tak? Untuk seronok-seronok dengan nikmat je tak? Tipu lah. Munafik lah nama dia. Munafik. Oh tu bacaan sunat. Kita ambil yang wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja ya Allah kami sembah. Yang ni baguslah pasal kita sembahyang. Itu pun bila tuan-tuan sembahyang? Bila mula sujud sembahyang 5 waktu sehari semalam? Bila? Sebelum tu apa? Fatihah pun tak baca. Sembahyang pun tidak. Munafik tak? Munafik. Munafik apa? Tak masuk senarai tu. Mulut pun tak pernah mengaku. Kalau dah sembahyang pun mulut mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah. Memang tuan-tuan sembah tu sembah daripada hati ke sembah itu ya? Macam ayam batuk. Ataupun bila sujud hanya sujud zahir ke batin sekali? Kalau sujud zahir aja, hati tak sujud, macam munafik tak nama dia? Munafik kan? Cakap tak ada serupa fikirnya, buat pun tak ada serupa fikirnya. Ya. Pegawai kita lalu baik baik, dan nanti apa? Terpaksa tabik orang tu ni, tepok mampus. Munafik lah nama dia. Sujud memang sujud, tapi riba langgar, aurat langgar. Mata dah tengok benda haram lagi. Munafik tak? Kata lillahi rabbil alamin. Kita datang tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau saja ya Allah aku mohon pertolongan. Betul ke apa masalah kita minta tolong ke masalah?
Dan kita rasa kehidupan kita ni memang kita rasakan Allah lah yang memberikan segala pertolongan kat kita. Ada rasa tak rasa? Bukan faham saya cakap apa ni? Selalu tuan-tuan minta tolong Allah Ta'ala, minta tolong apa? Bayar hutang, minta tolong masih anak sakit nak bagi dia sihat, itu. Itu kalau tak sakit tak minta tolong, betul tak? Bila minta tolong Allah Ta'ala ni? Bila dah tak ada arah lah nak minta. Doktor pun kata bawa balik lah lu punya bapak ni, barulah minta, jom kita baca Yasin, minta ke Allah Ta'ala bagi cepat mampu sikit. Sikit bahasa kasar kan. Masa tu baru minta ke Allah Ta'ala. Sebelum tu macam ni tak pernah minta ke Allah Ta'ala. Dia minta ke doktor, jom kita pergi hospital, jom pergi hospital. Minta siapa? Minta ke doktor ke minta ke Allah Ta'ala? Ke Allah Ta'ala minta tak? Tak pernah ada hati pun dengan Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang tak pernah rasa pun dengan Allah Ta'ala. Dia cari asbab je. Kita pun kalau susah macam mana nak minta tolong? Minta kawan, minta. Bila kita minta tolong dengan Allah Ta'ala? Dah tak ada orang dah nak boleh tolong, mau minta ke Allah Ta'ala. Tu pun minta kat bank dapat loan macam Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi tu. Buat benda haram jadah tu, dia Alhamdulillah. Padahal patutnya wa iyyaka nasta'in, kau saja ya Allah kami minta tolong. Ni rumah tak ada ya Allah, tak ada rumah ya Allah, sewa pun tak boleh ya Allah, aku boleh bayar sewa, beli tak mau ya Allah, memang tak mampu beli. 150,000 nak ambil duit mana ya Allah. 150 ringgit pun tak ada dalam poket, 1,500 pun tak ada, 15,000 pun tak ada. Tambah nak cari 150,000. Janganlah. Hati kecil kita ni berkata gitu. Mohon pada Allah Ta'ala, engkau sajalah yang aku minta tolong. Kehidupan macam ni lah. Engkau saja ya Allah boleh tolong. Ada tak rasa macam tu? Ke dengan bangganya, jom kita pergi bank, jom apply loan. IC lulus ni, buat IC penjamin pun tak payah. Memang lulus engkau nak apa you? Kau jumpa aku boleh selesaikan. Kita minta tolong siapa? Dengan Allah Ta'ala ada tak rasa hati? Itu yang tak rasa hati tu, minta tolong pun tak pernah, buat dosa macam mana? Dosa pun tak tahu dosa rupanya. Baru hari ni tahu dosa. Loan tu haram rupanya. Tak tahu aku, sampai mampu aku tak tahu. Kalau tak dengar kuliah ni mampu aku tak tahu. Ada orang macam tu kan? Nak cerita apa ni? Saya nak cerita nifak, munafik. Itu saya sebut dalam bab tu. Cerita mudah sikit, cerita Quran ni. Asal saya cerita ni, idza hadatha kadzaba, cakap dia bohong. Maksudnya dalam sembahyang cakap lain, luar sembahyang hidup cara lain. Sikit lagi kalau contoh Quran, kata apa? Orang munafik ni perangai dia apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ni perangai dia, orang ada nifak ni, bila dia bangun nak sembahyang, dia bangun malas. Quran yang cerita. Maksudnya hati dia ni tak pernah rasa syok, gemar, harap, cinta, kasih ke Allah Ta'ala. Bila qomat dia macam mana? La ilaha illallah, dia boleh duduk belakang relax tu. Imam dah bagi ni, meluruskan saf, betulkan saf, dia tak masuk saf lagi. Kalau masuk pun terhegih-hegih. Saf kosong tu kot lah dia nak berganjak. Kalau orang yang munafik perangai dia malas tau. Orang rajin sepatutnya macam mana? La ilaha illallah, memang di situ sunat doa. Doa tu habis doa macam mana? Bangun bergegas, lepas tu sepatutnya cergas, rindu, tak tahan dah nak bertemu Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Sepatutnya ini macam mana? Tu imam dah takbirah, Allahu Akbar. Makmum macam mana? Tu imam ni baju panjang ni, tunggu Ustaz tu. Sikitlah saya bagi ayat macam tu kan. Kadang-kadang tak ada pun cakap macam tu, tapi dalam hati macam mana? Dah letih, ngantuk. Tok imam ni selalu baca panjang nak tu. InsyaAllah dah habis lambat. Banyak lambat, baca panjang-panjang pula. Ayat lagi lah. Allah. Itu konsentrasi ke tak ada konsentrasi?
wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tak ingat Allah melainkan sikit je. Perangai kita tu. Saya tak kata tuan-tuan dengan saya sekali kena. Ada munafik lagi kita ni. Sebenarnya saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saja. Walaupun kita kamu rajin, tapi bila sembahyang macam mana? La yazkurunallaha illa qalila. Kita tak ingat Allah melainkan sikit kita ingat. Bila? Allahu Akbar. Tambah kita ikut imam kan? Imam je sambil Allah di mana bidah. Allahu Akbar. Kita macam mana? Tak bunyi apa pun Allahu Akbar. Tu pun tak sebut pun Allahu Akbar. Tu sebut tau, dalam hati ingat. Ingat tak ingat? Porah ingat makan. Ini mana ni? Lambat ni, lapar ni. Dia ingat nasi lah ni. Dengan kepala ni. Sasi pun sejuk lah. Selalu orang rumah merepek eh. Pukul 9 kalau pun merepek lah ni 9.30. Tak semayang isyak ke ni. Tu ustaz tu bila nak berhenti. Itu 3 baris lagi nak kata tau. Contoh lah saya bagi contoh ayat. Allah, habis lah kita kena sambung habis semua. Itu bos kita munafik. Kufur, syirik macam mana. Banyak lagi tak kena tahu. Bid'ah, murtad macam mana. Sikit kalau saya sebut yang ni. Kita mengucap kalimah la ilaha illallah, tidak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Yang ni yang insyaAllah kalau kita kata, tapi rasa tak kata mana ni kata gopah-gopah tak berharap kan. Pasal kita belajar, masuk kita faham. Walaupun khatam pilih ya, dan faham pun insyaAllah. Kalau tak khatam pun setakat mana tu untuk kita nak ngaji faham supaya kita boleh reti dan boleh beramal dengan betul. Apatah lagi nak cari guru yang bimbing kita perjalanan betul. Apa saya nak sebut ialah mana tadi? Kita sebut la ilaha illallah. Maksudnya kita mengaku tiada yang memiliki uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya tiadalah yang Tuhan yang dia ada kelayakan untuk disembah dan dia mempunyai kesempurnaan sifat dan kehebatan sifat kesempurnaan dia yang dia tak hajat pada sesuatu yang semua makhluk mesti hajat pada dia, yang dia sajalah yang boleh menunaikan segala hajat makhluk, kerana semua makhluk dia yang jadikan dan tentulah semua keperluan makhluk dialah yang menunaikan hajat dan keperluan dia. Contoh mudah, satu dia kena faham akidah tu, baru kita akan faham nanti, oh betul sepatutnya kita punya pegangan mesti ke Allah Ta'ala. Sekali lalu saya sebut ini, mesti kita sebut la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kita pun dulu tak ada, betul tak? Allah lagi ada. Allah tak cipta kita. Bila cipta kita, siapa yang buat jantung, perut, buah pinggang, usus besar, usus kecil, kemaluan, urat, tulang, apa siapa yang buat? Allah tak yang buat. Berhajat tak kita kat dia? Jantung kita bergerak, siapa gerakkan? Semua dia je tak? Semua dia, tak ada satu pun hak kita. Air mani kita dulu daripada air mani yang kita berpunca daripadanya tu, apa habuan kita untuk kita jadi? Di mana kita main peranan situ? Semua Allah Ta'ala buat, betul tak? Allah Ta'ala bagi pertanyaan pula, afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu lihat air mani kamu, bagaimana proses pemanian menyebabkan bila disenyawa sampai jadi anak? Kata Allah Ta'ala apa? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, adakah kamu yang cipta diri kamu ataupun kami yang cipta? Kata Allah Ta'ala. Semua hak Allah, betul tak? Jadi semua hal kita Allah Ta'ala yang buat, betul tak? Satu, bila kita makan, siapa bagi kita kenyang? Allah tak? Okey, itikad tu cantik, itu sepatutnya. Tapi bila masa yang kita makan, kita ingat dan feel Allah yang bagi kenyang aku. Bila yang kita dapat tauhidnya tu? Selama hidup ni ada tak? Makan memang tuan-tuan rasa itu, makan je, oh, Allah yang bagi kenyang. Tuan-tuan memang boleh feel ke Allah Ta'ala? Faham tak tu? Berapa kali? Banyak kali? Hari-hari? Boleh faham soalan tak? Ke tak pernah rasa sebelum ni? Jawab elok. Ke tuan-tuan rasa, oh makanan ni sedap ni, yang ni kalau makan memang sihat, yang ni kalau makan berpeluh badan, sihat badan. Tuan-tuan rasa kat mana? Kat makanan ke kat Allah Ta'ala? Kat makanan. Syirik tak nama dia? Pasal apa syirik? Tuan-tuan, itikad ada selain pada Allah Ta'ala boleh menyebabkan sihat kan tuan-tuan? Syirik tak? Oh, syirik
mengiktikadkan ada selain daripada Allah Ta'ala boleh membuat satu syirik tak? Syirik tu ada syirik lagi tak kita? Ada. Tadi rasa syirik tak? Tak rasa pun saya baru bagi satu lampu mikroskop kan. Syirik satu, nifak sikit. Kalau tuan-tuan tengok semua kalau macam mana? Dan kalau tuan-tuan tengok 24 jam macam mana? Banyaknya masalah kat aku. Betul tak? Tuan-tuan nak kena tengok ke tak kena tengok? Untuk bila tuan-tuan nak tengok? Sikitlah saya lontar-lontar soalan itu kan. Selagi tuan-tuan ada keupayaan, ada guru yang boleh tunjuk kat tuan-tuan apa dia macam saya sebut ni, seumpama macam saya sebut ni, pergi cari. Pasal wajib tak belajar? Wajib belajar. Wajib tak tahu berakidah macam ni. Yang ni lah baru kita boleh selamat daripada tipu daya syaitan dan nafsu dan tipu daya Dajjal esok bila dia datang. Yang ni Dajjal tak datang lagi pun dah tertipu dengan nafsu, dengan syaitan dah. Bahkan tak pernah rasa kena tipu pun. Agak-agak kalau Dajjal turun macam mana? Kita pengikut Dajjal ke penentang Dajjal? Dajjal tak payah panggil, kita yang pergi kat dia. Pasal Dajjal datang esok, masa tu masa senang ke masa susah kan? Ada GST ke masa tu? Itu saya tak tahu. Tapi saya nak kata gini, Dajjal ni hari pertama dia muncul tuan-tuan, macam setahun. Apa maksudnya? Malam ni nak pergi siang ni 6 bulan. Dan siapa yang duduk siang nak pergi malam 6 bulan juga. Hari pertama dia. Pasal dia 40 hari je. Tapi 40 hari tu 2 tahun, 2 bulan, 14 hari. Pasal hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari lain macam lain, macam hari biasa. Campur tu ada 37, semua 40, 37 hari macam biasa. Ni setahun, ni sebulan, ni seminggu. Campur tu setahun, 2 bulan, 14 hari dengan kiraan kita. Jadi hari pertama macam setahun. Bayang tuan-tuan, panas lik-lik 6 bulan tanpa malam. Susah lah masa tu. Nak makan tak? Nak minum tak? Ada air dah agak-agak. Berapa hari air boleh tahan? Kalau ada air laut pun agak kering tak? Kalau malam masa tu beku lah. Bila akan beku? Orang cair beku tu. Siapa akan boleh bagi pertolongan masa tu? Siapa akan bagi serve makanan kat kita? Kita hidup, makanan bagi hidup ke Allah bagi hidup? Jawab akidah bagus. Akidah tu bukan saja untuk dihafal tuan-tuan, tapi untuk dipraktikkan dan feel ke Allah Ta'ala 24 jam. Kalau kita punya akidah apa? Tak makan ni mampuih lah aku, tak ada air macam ni. Anak pula belum menangis, abang nak air, nak air. Bini pun, abang anak dah harga air bang, abang anak dah harga air bang. Saja saya bagi contoh suasana tu. Kita strong sikit saya ngaji tauhid. Abang air, untuk dapat pula air, berebut pula kawan tu. Abang nak air, tampar pula tu. Sama-sama anak beranak kelayu. Mak pun tak tahan nanti lah mak. Abang minta lahir bang, tak tahan lah rasanya bang. Abang minta kat Dajjal pun minta lah bang. Takkan kita nak mati kehausan begini bang? Macam minta tak? Minta pun agak-agak dia bagi tak? Kau dia bagi pun sakit dia bagi syarat tak? Kau nak air dengan aku, kau Islam Allah bagi air kan kau minta lah. Itu kasar tu kan. Ingat Dajjal bodoh-bodoh macam tu kan. Kalau iblis pun halus mainan dia kan, Dajjal macam mana? Lagi halus tak? Saya nak syarah lagi panjang kan, cukup saya semua itu kan. Agak-agak Dajjal cari kita ke kita cari Dajjal tu? Dajjal bagilah aku air, bu sajalah bunyi Dajjal kan. Bagilah aku air, bagilah aku air.
Tolonglah Dajjal. Kita merayu kat dia. Tolonglah Dajjal. Macam kita nak minta kerja, dapat kerja tak dapat, mohon dengan kerajaan, ni tak dapat, pejabat ni tak dapat, ni tak dapat. Tolonglah, saya tak ada kerja apa dah, saya lulusan universiti ni. Tolonglah. Kau nak? Sembahyang Jumaat kena tinggal. Nak masuk pejabat, kopiah buka. Janggut cukur tak? Habis cukur. Tak suruh cukur pun cukur. Tu belum dia suruh. Dah tahu bunyi pula ni. Yang ni kena cukur siapa? Tak boleh simpan ni, bos barang ni. Ni tak boleh. Kopiah tak boleh. Waktu sembahyang, berak kencing boleh, tapi sembahyang jangan. Bos tu dia tampar lagi, buang kerja ni. Kau nak makan apa? Ni belum zaman Dajjal lagi, belum zaman ni tuan. Dajjal esok macam mana? Mengelepar habis tak? Kena cari tempat untuk selamatkan diri. Siapa akan selamatkan kita masa tu? Apa yang akan selamatkan kita tu? Akidah tak? Kalau kita punya akidah kuat macam mana? Mati pun matilah aku. Nak minta ke Dajjal, nak sujud ke dia, tidak sama sekali. Macam mana pun mulut boleh cakap itu, hati macam dengan anak, dengan macam-macam tuan nak syarah tu. Alhamdulillah. Macam mana pun kena tak ada tempat untuk kita mengukuhkan akidah ni, kena ada tak? Kena belajar tak? Kena berguru tak? Kena serius tak? Kalau dengan kita punya keadaan lah ni agak-agak lah, kalau kata jangan kata Dajjal, kalau GST 6% naik 10% macam minyak petrol naik jadi RM6 1 liter macam itu pun kelang kabut dah kita. Daun kepala. Bayang Dajjal panas semua, sejuk semua, beku semua, macam nak makan apa? Tuan-tuan, saya tak tahu nak bayang macam mana. Memang kesusahan gilanya. Dan macam mana pun nisbah kita minta perlindungan, akidah kita memang Allah saja boleh melindungi kita. Cuma perjalanan hidup kita ni, yang kata dia bukan hanya kita nak tunggu saat macam tu, bahkan 24 jam ni kita kena belajar. Yang sepatutnya kalau sekarang ni tuan, kalau kita dah dapat akidah yang betul, kita dah berjalan dan kenal Allah, dapat Allah, capai Allah lah 24 jam kita ingat Allah Ta'ala katanya. Walaupun kita makan nasi, kita tak rasa nasi tu mengenyangkan kita. Allah yang aku kenyang. Nasi ini macam apa? Sebahagian daripada la ilaha illallah, ilah Allah Ta'ala perintah aku makan nasi, macam tu aku makan. Maksud ini asbab. Tapi aku tak pernah gadaikan akidah aku bahawasanya nasi ini mengenyangkan aku. Tidak. Allah yang kenyang. Makan dengan rasa Allah yang bagi kenyang. Tak rasa kemakanan sikit pun. Boleh dapat tak? Dia tak dapat dengan angan-angan tuan-tuan, dia mesti dengan ilmu, penjelasan, tarbiyah, tazkiyah, dah ada guru yang mengasuh. Sendiri buat takkan berjaya. Satu kalau nisbah kami tuan, ada tu guru. Kami mondok, kami belajar kitab, latihan, tarbiyah, zikir, semua kan. Tapi guru dah tak ada lah. Tinggallah apa-apa yang ada ni, ustaz-ustaz yang ada ni. Macam mana pun alhamdulillah ada lagi guru yang datang yang boleh mengajar apa akidah ni kepada kami. Satu kalau nisbah saya tu memang masih duduk belajar hari, tambah benda-benda akidah ni. Lagi makin belakang ni tuan, lagi kecut hati dengar. Mudahnya nak tergelincir, mudahnya nak jadi masalah dalam bab akidah, apa tak begitu juga dalam bab nafsu. Satu pengarang kita, dia minta Allah Ta'ala pelihara dia daripada syaitan dan daripada tipu daya nafsu. Begitu juga kemahuan nafsu. Nafsu ni memang nak macam-macam dia. Dah ada sebiji kereta, nak kereta lagi. Dah ada rumah besar, kalau boleh nak besar lagi. Nampak pula perumahan baru pula, harga yang lebih tahan, kalau boleh kita jual lah ni, tu beli lah tu. Nafsu tu. Kereta ni, tengok kita baru pula, yang ni mampu milik ni, kita jual lah ni, beli lah tu. Trade in. Nafsu macam mana? Kau ikut nafsu, lesu lah kita tuan-tuan. Habis. Tu maksudnya trade in tu loan lagi lah tu, oi. Jangan tak tahu. Tu pun tinggal 3 tahun lagi. Loan lagi maksudnya kau baru lagi loan 7 tahun pula. Tu yang 7, yang 9. Itu kalau beli kereta. Kalau rumah mana ada 9 tahun punya loan tuan-tuan? Berapa rumah? 25 tahun. 25 tahun loan.
Kalau 100,000 25 tahun, 1 tahun 4%, tak 100%. Jadi 200,000 bayar. Kalau 500,000 tak mampu engkau. Berapa umur kau boleh sampai? Macam-macam tuan kena bersoal. Dan sedikit peringatan dia kata, maka siapa-siapa yang cenderung pada sekaliannya. Sekalian apa? Syaitan dan nafsu, dan juga kemahuan nafsu. Jadi ada 3 kalau ikut istilah dia tu. Syaitan, nafsu dan hawa nafsu. Sebab nafsi wal hawa tu, nafsi dan hawa. Jadi ada nafsu dan hawa nafsu. Kalau faham kitab ni disebut ada 3. Siapa yang ikut pada 3-3 ni telah sesat dahaya. Kalau setakat saya bagi tadi tuan-tuan sekadar untuk suluh sekali lalu, imbasan sekali ya. Tengok nifak sekali lalu, tengok syirik sekali lalu, kenali nafsu kita yang memang nakkan macam-macam ni. Yang kita tak rasa dosa ni, padahal ibadat kita habis kena samun. Kalau kita ikut, sesatlah. Jadi macam mana nak selamat? Memang kena mengaji. Dan jangan tak tahu, paling besar nak mengaji bab ni tuan-tuan adalah bab akidah. Pasal kita bab akidah jelas, insya-Allah bab syariat jelas, bab tasawuf jelas, sangat jelas yang lain-lain. Bila bab akidah kita blur, tambah blank semua. Walaupun sembahyang, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji. Bila akidah blank dan blur semua. Satu ulama kita sebut betul lah tuan. Nabi pun pernah isyarat, dia kata awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah. Mesti kenal dulu la ilaha illallah. Jadi insya-Allah sebab kita akan datang kitab nanti, kita akan baca kitab yang memang khas bicara bab tu, supaya kita faham betul-betul kalimah tauhid ni dengan dalil, hujah, alasan dan kefahaman yang sepatutnya ada, supaya kita betul-betul hidup boleh berjalan di atas akidah dan atas jalan tauhid, insya-Allah. Cuma malam ni tak khatam lagi lah. InsyaAllah untuk khatam itu panjang umur kita, sekali lagi kita sambung nanti 142 tu. Hadza wa arjullaha an yamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana. Wallahu a'lam. Soal kalau ada sekitar apa saya sebut, kita duk bicara malam ni tentang pengarang. Dia kata dia nak ikhlas, sikit indikator ikhlas sebab apa yang disebut dalam kitab, sedikit muhasabah apa yang dah kita belajar, kemudian sedikit peringatan yang diberi kat kita mengenai syaitan dengan nafsu yang dua-duanya ghaib. Ya Allah saja boleh melindungi kita, cuma kat kita ada tanggungjawab ilmu, kena pergi belajar, faham elok-elok, dan apatah lagi sebaiknya ada guru yang tazkiyah kita, tarbiyah kita, didik kita bagi faham elok-elok untuk dapat perjalanan yang betul, supaya dapat ajaran tauhid yang tepat, betul perjalanan, dapat pelihara daripada tipuan nafsu syaitan. Soalan. Tak ada, kalau kita tangguh insya-Allah sekali lagi lah kita khatamkan kitab ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.